Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan isu penggunaan alkohol dalam makanan. Ahli kumpulan kita terdiri daripada Adam Muaimin, Adam Daniel, Ahmad Aidil Afiq, Ahmad Naim, Adam Hakimi dan juga Ahmad Zulkarnain. Isi kandungan kami pula pengenalan objektif kajian literatur, dapatan kajian dan kesimpulan. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Zulkarnain bin Zulkarnain. Saya akan membentangkan tentang pengenalan kajian kes yang kami lakukan, iaitu isu penggunaan alkohol dalam makanan. So, bagi pengenalan, arak merupakan sejenis minuman yang dilarang dalam agama Islam kerana ia mempunyai sifat memabukkan. Selain pengharaman minum arak, ia juga tidak dibenarkan untuk diletakkan dalam sebarang masakan atau produk makanan mahupun kuantiti yang sedikit. Terdapat sejenis arak yang kerap digunakan dalam industri makanan dan minuman pada masa kini, iaitu etanol. Bahan ini merupakan bahan aktif yang terdapat dalam arak yang boleh mengakibatkan seseorang itu mabuk. Penemuan etanol ini telah menjadi satu cabaran kepada ulama Islam pada masa kini yang membawa kepada ijtihad semasa. Oleh itu, kami akan membuat kajian tentang isu penggunaan arak dalam makanan. Assalamualaikum, nama saya Aiman Naim bin Yazid. Saya akan menerangkan tentang objektif di dalam kajian kes ini. Terdapat 5 objektif di dalam kajian kes ini. Yang pertama, mengenal pasti penggunaan alkohol di dalam makanan dan minuman. Kita perlu mengenal pasti apakah jenis alkohol yang akan digunakan di dalam makanan dan minuman. Adakah Islam ada digunakan ataupun tidak. Seterusnya, menentukan kadar alkohol dalam makanan. Walaupun alkohol di dalam makanan itu sedikit, adakah ia dihalalkan oleh Islam ataupun tidak. Seterusnya, memastikan larangan alkohol dalam Islam. Secara amnya, alkohol memang haram di sisi Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ia tidak terbatas kepada minuman sahaja. Ia juga berlaku untuk segala bentuk alkohol yang dapat mempengaruhi kesedaran seseorang. Seterusnya, mendalami pemahaman yang komprehensif. Kita perlu memahami perspektif agama dan hukum terkait penggunaan alkohol dalam makanan. Ia merangkumi variasi pendapat di antara ulama dan komuniti Islam. Akhir sekali, mengukur kadar dan implikasi alkohol. Kita perlu mengukur batas alkohol yang perlu digunakan di dalam makanan dan minuman. Adakah kadar itu sesuai digunakan di sisi Islam, dan adakah ia dan kita juga perlu mempertimbangkan implikasi terhadap kesihatan dan kesan psikologi. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Aidil Afiq bin Ahmad Fitri. Saya akan membincangkan tentang kajian literatur. Yang pertama iaitu definisi etanol. Etanol ataupun dipanggil etil alkohol merupakan satu alkohol yang sering digunakan di dalam industri pemakanan pada zaman kini. Mengikut kajian yang telah dibuat menggunakan jurnal, etanol dapat dihasilkan melalui proses fermentasi ataupun penyampaian gula untuk mendapatkan etanol yang sering digunakan di dalam industri pemakanan. Yang ketiga, penggunaan alkohol dalam penghasilan produk semasa. Penggunaan alkohol terbahagi kepada dua, iaitu melibatkan dalaman ataupun luaran. Yang melibatkan dalaman seperti sebagai contoh minuman berkarbonat ataupun bahan campuran di dalam makanan. Manakala penggunaan luaran melibatkan sapuan seperti minyak wangi ataupun deodoran. Alkohol berfungsi sebagai penambah rasa dalam makanan untuk memberikan rasa yang lebih enak. Selain itu, alkohol digunakan dalam makanan untuk tahan lebih lama. Para ulama telah bersepakat tentang pengharaman minum arak. Sebagai contoh, Al-Shirazi berpandangan pengambilan arak adalah haram jika tidak melibatkan darurat. Kedudukan alkohol ini adalah seperti najis. Namun terdapat perselisihan pendapat yang terbahagi kepada dua. Sebilangan ulama mengharuskan penggunaan luaran ini kerana terdapat dalil yang membuktikan bahawa itu najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Daniel dan saya akan menerangkan hukum etanol dalam makanan dan juga minuman. Etanol dalam makanan halal boleh dibahagikan kepada dua jenis utama, iaitu etanol yang dihasil daripada buah-buahan dan juga etanol industri
yang ditambahkan semasa proses pembuatan makanan seperti fermentasi. Fermentasi tidak semestinya bertujuan untuk menghasilkan produk yang memabukkan, kerana proses fermentasi secara umumnya merupakan kaedah untuk pengawetan makanan, jadi ia tidak semestinya arak. Antara sumber asas untuk fermentasi ini adalah ikan untuk buat budu dan juga durian untuk menghasilkan. Etanol sering dimasukkan dalam kuantiti kecil ke dalam bahan-bahan ini dengan tujuan melarutkan zat-zat tertentu yang tidak larut dalam air seperti pewarna, pengawet dan juga perasa. Penggunaan etanol sebagai pelarut dalam pembuatan perisa adalah dibenarkan, tetapi haruslah dilakukan dengan mematuhi prinsip keperluan yang mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Muhammad bin Faizam. Saya akan mengutarakan tentang hasil kajian lapangan yang saya buat. Pertama sekali, umur adalah 31 dan ke atas 59.1% dan 19 hingga 30 adalah 36.4% dan 13 hingga 18 adalah selebihnya. Seterusnya saya ada menanyakan beberapa soalan yang penting, iaitu tanggungjawab mengenal pasti makanan dan minuman yang halal, iaitu pertama sekali kedai dan fardu kifayah, dan masyarakat menjawab 50%, fardu ain dan warna biru adalah fardu kifayah. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahawa masyarakat masih lagi tidak memahami, iaitu tanggungjawab mengenal pasti makanan yang halal adalah fardu ain. Dan kemudian saya menanyakan beberapa soalan lagi yang penting, iaitu wajarkah alkohol digunakan dalam makanan dan minuman sebagai penambah rasa. Kebanyakannya memilih tidak dan sebahagian memilih ya, sebahagian kecil. Seterusnya saya juga menanyakan beberapa soalan yang penting juga. Tapai adalah makanan kebiasaan Indonesia dan adakah tapai haram, dan 100% menjawab tidak. Jadi ini bagi memastikan semua orang memahami bahawa kandungan alkohol di dalam makanan itu adalah halal jika kandungannya adalah sedikit. Seterusnya, minuman ringan dibuat dengan niat dan cara sama-sama seperti proses membuat arak, dan banyak atau sedikit alkohol yang disuling adalah haram. Semuanya telah memahami apa yang ingin disampaikan oleh kami, dan soalan itu sikit sebanyak dapat membantu masyarakat untuk memahami lagi kandungan arak dalam makanan dan hukumnya. Assalamualaikum, nama saya Adam Hakim bin Rosman. Saya akan membentangkan tentang kaedah fiqh. Terdapat 5 kaedah fiqh dalam kajian kami. Yang pertama, al-umur bil maqasadihah. Setiap perkara dengan apa yang diniatkan. Alkohol dengan kandungan bawah 1% adalah harus untuk diminum. Akan tetapi, ia perlu tidak mengalami proses pembuatan arak. Walau bagaimanapun, dengan niat yang betul, hanya alkohol itu saja boleh diminum. Dengan niat salah, ia diharamkan. Yang kedua, al-yakin la yuzalu bil al-syak. Keyakinan tidak hilang dengan syak. Alkohol dalam bahan perasa atau pewarna yang di bawah 0.5% yang tidak memabukkan adalah harus untuk dimakan ataupun diminum. Jika pengguna yakin akan penggunaan alkohol tersebut tidak melanggar hukum syariah, ini diharuskan. Jika ia mengalami syak, ini diharamkan. Yang ketiga, al-masyaqqah tajibu al-tashyir. Kesukaran membawa kepada kemudahan. Makanan yang mengandung alkohol berlebihan adalah haram, akan tetapi jika ada kesukaran dalam stok makanan atau minuman, ia menjadi harus. Yang keempat, al-dahra yuzal. Kemudaratan dihilangkan. Makanan yang mengandungi alkohol seperti tapai boleh dimakan, akan tetapi tapai memberi kemudaratan jika ianya berlanggar dengan kesihatan individu. Jika individu itu sakit dan tapai membawa penyakit yang lebih kronik kepada individu tersebut, ia diharamkan. Yang terakhir, al-adah muqammah. Minuman seperti susu zabadi mengandung alkohol, akan tetapi ia tidak memabukkan. Kesimpulannya, dalam konteks agama Islam, penilaian tentang penggunaan alkohol dalam makanan dan minuman adalah sebuah perkara yang kompleks dengan perspektif yang pelbagai. Ini kerana terdapat banyak pandangan ulama tentang hukum penggunaan alkohol dalam makanan ini. Pandangan umum menegaskan larangan tegas terhadap alkohol, baik sama ada sebagai minuman keras ataupun sebagai penambah rasa dalam makanan. Oleh itu, perlunya pemahaman yang lebih mantap dalam kalangan masyarakat tentang penggunaan alkohol dalam makanan, iaitu khususnya hukum penggunaan alkohol dalam makanan ini. Sekian, terima kasih.